Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini kita akan kupas tajuk berkenaan dengan adab bersedekah dan memberi hadiah. Bersedekah dan memberi hadiah merupakan dua perbuatan yang sama tetapi dilakukan dalam dua keadaan yang berbeza. Takrif sedekah dari segi bahasa berasal daripada kalimah bahasa Arab shadaqah yang bermaksud benar, iaitu bukti kebenaran iman. Dari segi istilah pula ialah memberi dan menderma dengan tujuan untuk membantu individu dan masyarakat yang memerlukan secara sukarela di samping meraih ganjaran baik daripada Allah SWT. Manakala takrif hadiah dari segi bahasa berasal daripada perkataan dan kalimah bahasa Arab iaitu hadaya yang bermaksud beri. Hadiah dari segi istilah pula ialah memberi sesuatu tanpa mengharapkan balasan dengan tujuan untuk memuliakan penerima. Dalam pada kita bersedekah dan memberi hadiah, terdapat tiga hukum yang dikeluarkan berdasarkan keadaan kita yang memberinya. Yang pertama ialah hukumnya sunat, kerana ia boleh dilakukan bila-bila masa. Yang kedua ialah wajib, sekiranya terdapat individu, ahli keluarga, masyarakat yang memerlukan. Dan yang ketiga ialah haram, sekiranya pemberian itu diketahui digunakan untuk melakukan maksiat. Walau bagaimanapun, setiap yang memberi pasti ada yang menerimanya. Penerima yang menerima sedekah dan hadiah, hukumnya adalah harus. Akan tetapi, sekiranya penerima menolak tanpa sebab yang munasabah, tindakan tersebut jatuh kepada hukum makruh. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bersedekah dan memberi hadiah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Ridwanul Ajma'in telah melazimi amalan tersebut sebagai satu ibadah dan amal soleh kepada Allah SWT. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, tahadu tahabbu, rawahul Bukhari atau kama qala. Mafhumnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberilah niscaya kamu berkasih sayang. Riwayat Imam Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa adab yang perlu diamalkan oleh pemberi sedekah dan hadiah. Antaranya ialah ikhlas melakukannya kerana Allah SWT semata-mata. Yang kedua ialah merahsiakan pemberian kerana ia dapat menghindari kita daripada bersifat riak dan menunjuk-nunjuk. Yang ketiga ialah memberi barang yang disayangi supaya dapat mengelakkan diri daripada memberi barang yang telah rosak. Dan yang terakhir ialah mengutamakan kaum kerabat berbanding dengan orang lain. Dalam keadaan kita bersedekah dan memberi hadiah, terdapat tiga kelebihan yang boleh dibahagi kepada tiga dimensi. Yang pertama ialah dimensi terhadap individu. Seorang Muslim yang bersedekah akan mendapat keampunan Allah SWT, mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah SWT. Dan yang ketiga adalah Allah SWT menggantikan harta dan rezeki yang lebih baik. Dimensi yang kedua pula ialah terhadap masyarakat. Masyarakat yang bersedekah dan memberi hadiah dapat menikmati kemudahan dan terang. Yang kedua adalah meringankan beban golongan yang tidak bernasib baik. Dan yang ketiga adalah mengeratkan hubungan silaturahim. Dan dimensi yang ketiga ialah terhadap negara. Masyarakat yang mengamalkan amalan sedekah dan memberi hadiah semestinya dapat menjamin kewangan negara. Yang kedua ialah menjana pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang ketiga merapatkan hubungan pemerintah dengan rakyat. Di samping kita bersedekah dan memberi hadiah, terdapat beberapa amalan yang boleh merosakkan pahala sedekah dan memberi hadiah. Antaranya ialah yang pertama, memberi dalam keadaan yang tidak ikhlas dan mengharapkan suatu balasan daripada orang lain. Yang kedua ialah mengungkit-ungkit pemberian dan yang ketiga ialah menyakiti hati dan perasaan orang yang menerima sedekah. Dalam pada kita bersedekah terdapat tiga ruang lingkup atau cabang sedekah. Yang pertama ialah melalui perbuatan dengan cara menyumbangkan tenaga, kebolehan, kepakaran untuk membantu orang lain. Yang kedua ialah melalui percakapan, iaitu bercakap perkara yang menyenangkan hati pendengar dengan kata-kata yang baik. Ingat, senyuman adalah sedekah paling murah. Yang ketiga ialah material, iaitu dengan cara menyumbang harta dan wang kepada orang yang memerlukan mengikut kemampuan masing-masing. Bersedekah dan memberi hadiah semestinya akan memberikan kesan yang positif. Jarang kita dengar sedekah memberi kesan negatif.
Kesan bersedekah dan memberi hadiah antaranya ialah membantu meringankan beban golongan yang memerlukan semestinya. Yang kedua adalah merapatkan hubungan silaturahim. Yang ketiga ialah membersihkan diri daripada sifat bakhil atau berikut. Dan yang terakhir adalah melahirkan masyarakat itu berkorban untuk agama, masyarakat dan negara. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita hendak meningkatkan amal bersedekah dan memberi hadiah? Langkah meningkatkan amal sedekah dan memberi hadiah ialah melalui 4 cara, iaitu pertama, melalui pendidikan. Pendidikan adalah yang pertama. Misalnya di sekolah dan di rumah, guru-guru dan ibu bapa seharusnya membiasakan dan menggalakkan murid-murid dan anak-anak untuk saling memberi di samping memupuk sifat pemurah dalam diri mereka. Yang kedua adalah melalui qudwatul hasanah, iaitu memberi suri teladan dan ikutan yang baik. Yang ketiga ialah Yang ketiga ialah mengadakan kempen kesedaran, iaitu menjelaskan kepentingan dan kelebihan bersedekah dan memberi hadiah melalui pelbagai media, misalnya media cetak dan media elektronik. Dan yang keempat ialah melalui anjakan paradigma, iaitu diri sendiri, iaitu sentiasa menganggap bersedekah dan melakukan aktiviti kemasyarakatan sebagai satu kewajipan untuk membela dan memberi perhatian kepada golongan yang memerlukan. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya adalah bersedekah dan memberi hadiah merupakan suatu amalan yang mulia dan dituntut dalam Islam. Ia dapat menjamin kemajuan negara di samping memantapkan perpaduan dan silaturahim dan kelangan masyarakat di dalam sebuah negara. Jom bersedekah dan berhadiah, insya-Allah dunia akhirat bahagia. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.